di Malaysia dan seterusnya Syafiqah, kita akan bincangkan satu topik yang menjadi perbualan ibu bapa, guru-guru, tak kisahlah ratu dan raja pop sekalipun menghadapi buli cyber sekarang ni. Ya, betul. Ini sebenarnya satu masalah yang perlu kita bendung kerana baru-baru ni kita boleh lihat kes-kes membunuh diri sangat tinggi dan ianya menular di kalangan anak-anak muda. Kita memang bimbang tentang perkara ini. Jadi hari ini kita nak berbicara mengenai buli cyber bersama dengan tetamu kita di sini, Tuan Khairul Hakimi Muhammad, pembangun konten media sosial dan juga penulis buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat je Khairul? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana bersama kami. Saya mungkin dari generasi yang tak berapa sensitif terhadap media sosial. Baik. Saya post bila saya rasa nak post. Saya repost kawan saya punya post. Share je. Saya share orang lain punya post. Post sendiri, stories, moments mungkin kurang lah. Okey. Jadi mungkin generasi saya ni tidak terlalu terkesan. Baik. Tapi generasi muda ni seolah-olah nyawa mereka berada dalam media sosial. Betul? Mengapa? Hari ini media sosial dah jadi macam satu keperluan pada semua orang. Kalau kita lihat anak-anak hari ini semua orang nak kena ada handphone, dan bila ada handphone mesti mereka nak berinteraksi antara satu sama lain. Dan interaksi yang paling hampir dengan mereka mesti WhatsApp ataupun Facebook atau Instagram. Kalau anak-anak yang muda dah mula pergi ke arah TikTok dah sekarang ni. TikTok. Tahu tak Terence? I don't have a TikTok. Tak ada. Tapi bila kita bercakap mengenai buli, kadang-kadang ada orang tidak sedar sebenarnya sesuatu perbuatan, kelakuan ataupun percakapan itu merupakan buli. Betul. Jadi sebenarnya macam mana kita nak klasifikasikan ataupun definisi buli itu sebenarnya bagaimana? Definisi buli ni lebih kepada kata-kata kesat, menghina orang, perli, sindir, ataupun dia sekadar membuat reaction ketawa terhadap satu-satu perkara. Kalau kita tengok hari ini ramai. Kita tengok dekat selebriti artis pun, mereka nak mengajak satu-satu kebaikan, orang ketawakan dia. Itu dengan satu reaction yang bagi saya masih tak bagus. Itu belum lagi datang dengan mereka yang buat fake account, buat double account, guna nama-nama yang lain dan sebagainya, yang palsu dan sebagainya. Dan benda tu menyebabkan orang lain rasa murung, rasa sedih, dan dia tak tahu siapa dia yang bercakap kepada dia tu. Dia tak tahu. Dan benda ni apabila berlaku kepada kanak-kanak, biasanya anak-anak ni nak tidur pun susah. Dia akan mula berfikir, nak cerita dengan mak ayah pun takut juga kan. So dia akan mengalami benda tu secara sendirian. Saya kalau dekat Twitter tu adalah sedikit mungkin berinteraksi dengan lebih ramai pemilik akaun palsu ni. Tetapi kalau bertweet balas, saya rasa tak gentar pun, tak adalah impact sampai ke jiwa kan. Rambut pun tak gugur dah. Betul. memang takat tu je. Betul. Jadi interaksi saya boleh kawal. Tetapi untuk anak-anak muda, macam mana kita nak dedahkan mereka dengan teknik untuk mengawal diri? Mengawal perasaan. Bagaimana caranya? Saya hampir setiap tahun berulang-alik ke London dan juga Amsterdam untuk mengambil kelas konten, dan dekat sana memang ada kelas untuk bermain social media. Di perpustakaan mereka pun, perpustakaan awam pun, mereka mendedahkan kepada anak-anak ni bagaimana nak guna social media tu dulu. Mereka tidak bagi handphone, gunanya pandai-pandai dah cari. Memanglah benda tu kita mudah untuk cari kan. Tapi anak-anak pada hari ni didedahkan dengan social media tanpa ada guideline. Maksudnya ibu bapa pun tak tahu macam mana nak beritahu kat anak-anak. Kita sekadar beritahu, kau main betul-betul ya, tapi dia tak tahu cara sebenarnya. Betul. Very vague. Kan? Dia agak abstrak. Jadi sedangkan ibu bapa perlu beritahu nak gunakan perkataan yang macam mana. Kalau jumpa posting ini bagaimana kita nak bertindak. Tahap rasional ibu bapa hari ini pun tak seperti ibu bapa kita dulu. Ibu bapa kita dulu kalau dengar anak dia kena pukul pun dia akan rasional. Sebab apa kau kena pukul? Kan? Kau buat apa kat sekolah kan? Tapi hari ini benda tu berjangkit dengan anak-anak yang sentiasa nak bersaing, sentiasa nak melihat dia lebih okey daripada orang lain dan sebagainya. Jadi benda-benda tu sentiasa tidak dikawal. Dan tahap rasional anak-anak adalah bergantung pada tahap rasional ibu bapa dan juga orang sekeliling. Dan sekiranya anak tak
rasional, ibu bapa tak rasional, orang sekeliling juga tak rasional, memang akan meletup dekat social media. Itu yang dikatakan viral tu. Betul. Kan? Tadi macam Tuan sebutkan tadi, mungkin ada anak-anak ni rasa takut, segan nak bagi tahu ibu bapa. Jadi sebagai orang dewasa atau ibu bapa, bagaimana sebenarnya kita nak mengesan sekiranya anak-anak muda ni mengalami masalah bully cyber ni? Bully cyber. Ini yang saya pernah lalui semasa kita ambil kelas konten di luar negara, yang mana mereka beri contoh 2-3 contoh. Ada yang menyebabkan anak yang bunuh diri umur 12 tahun, ada 10 tahun dah terjun daripada 11 bangunan 11 tingkat. Mereka biasanya mereka melihat dari segi sleep pattern, maksudnya anak tu tidur atau tidak. Biasanya kalau anak tu tak cukup tidur, mereka dah mula kaji dah. Dah mula pergi ke sekolah, apa yang berlaku di sekolah dan sebagainya. Mungkin di Malaysia masa tu benda ini masih belum berlaku. Tapi baru-baru ni ada juga umur 20 tahun saudari TV bunuh diri juga, menyebabkan bully cyber juga. Tapi untuk anak-anak ni, ibu bapa memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam melihat anak-anak punya interaksi. Kita melihat anak-anak kita main game, kita tak tahu sebenarnya main game secara online ni ada ejek-mengejek juga dalam tu. Ya, betul. Ejek-mengejek juga. Dan ia membawa kepada tubuh badan pula lepas tu. Dia pergi kepada muka pula. Kalau dia tak handsome mana lagi dia kena. Kalau badan dia gempal sikit kena. Dia akan pergi ke arah tu. Dan benda tu berjangkit sampai ke sekolah. Betul. Kan? Dan sekiranya kita nak bertindak, ibu bapa memang nak kena kesan anak-anak, nak kena lihat apa anak-anak, nak kena tengok kawan-kawan anak-anak dekat social media. Komen dia bagaimana, dia kena komen macam mana, semua benda kita kena tengok. Mungkin juga perlu lihat pada macam mana kita menerima diri kita. Betul. Kerana kalau kita boleh terima kita seadanya, orang lain nak kata apa katalah. Betul. Kalau dekat alam cyber tu banyaklah saya kena botak. Tapi okay, dah. Jadi je kan. Faham? So benda-benda macam tu, macam mana kita nak terapkan kepada anak-anak hari ini untuk berani tabah diri dan muhasabah, terima keadaan seadanya. Betul. Kalau kita lihat dari sudut parenting pun sendiri, ibu bapa adalah satu tempat yang paling selamat untuk anak-anak rasa diri dia betul, rasa diri selamat dan sebagainya kan. Ni saya tengok situasi yang sebenar. Contohlah dia hantar anak dia pergi potong barisan, contohlah potong barisan. Lepas tu dah potong barisan dia marah orang lain pula. Anak-anak kat belakang ni kan. So bila anak tu keluar pada kereta, orang cakap, "Apa sebab bapak engkau buat perangai macam tu ah?" So macam mana dia nak rasa diri dia tu betul? Dia kan mula rasa diri tak okey dan sebagainya. Dan benda tu ejekan yang pertama yang dia kena tu akan berlarutan kepada benda lain. Jadi ikut macam mana pun, ia memang berasal daripada rumah juga. Maksudnya dia perlu rasa selamat, dia perlu rasa okey diri dia tu, dia perlu rasa diri dia tu okey, dia macam mana pun dia baik, dia dan sebagainya adalah bermula daripada rumah juga. Baik, kita beralih sedikit lah. Esok kita tahu nak menyambut Hari Malaysia. Betul. 2020. Dan kita hidup dalam negara yang aman, damai dan kita memiliki kebebasan untuk bersuara. Akan tapi bila kita ada kebebasan untuk bersuara inilah, ramai yang telah menyalahgunakan untuk bersuara sungguh dekat media sosial. Bukan lagi berkata-kata, jari pun laju. Betul. Pandangan Tuan bagaimana? Kita dah masuk tahun 2020 dan kita ada Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Komunikasi Media 1998. So ada akta hak asasi bersuara dan sebagainya. Namun bukan semua benda yang kita boleh tulis dengan hak asasi kita tu dekat social media. Maksudnya kalau kita bermain dengan dunia konten, kita tahu yang fakta kena ada, emosi kena ada, bahasa kena ada, dan ia mesti memberi impak positif. Kalau tidak memberi impak positif, jangan tulis. Itu asas yang paling besar. Maksudnya apabila kita nak menulis sesuatu, sekiranya tidak ada kesan yang positif kepada orang ramai, tak perlu tulis. Bertahan. Sabar. Buka akaun palsu baru tulis. Jangan. Tak boleh. Sebab itu saya rasa orang ramai sedar bahawa mereka tidak boleh tulis sembarangan. Jadi dengan tujuan itu mereka mencipta akaun-akaun palsu, identiti palsu supaya tidak ditulis perkara-perkara itu dengan menggunakan identiti sendiri. Betul. Macam mana kita nak cegah perkara macam ini berlaku? Yang ni dia manusia jenis lain tak? Betul. Akaun palsu, double account dan sebagainya memang cepat-cepat boleh report kepada SKMM. Boleh. Tak ada masalah pun. Boleh report terus. Boleh report saya terus. Saya sendiri berhadapan dengan benda tu. Ada salah faham sekitar tahun lepas, salah faham. Dan ia memberi kesan kepada saya dan juga isteri saya. Dia pergi kepada tengok akaun isteri
saya dan isteri saya pun kena juga dan sebagainya lah. So apa yang kami buat adalah kami terus buat report dan ia selesai dengan baik, alhamdulillah. Dan benda ni kita boleh membuat laporan sebenarnya, maksudnya tidaklah kita rasa macam kita dibelenggu oleh orang-orang yang sentiasa nak marah kat kita, tak. Dan biasanya viral ni dalam tempoh 24 jam dia dah ada benda baru dah. Ada orang dah lupa dah yang marah kat kita punya. Ya, betul. Bila kita bercakap mengenai jenayah cyber tadi, jenis-jenis buli yang sebenarnya kita boleh terus laporkan, apa dia? Menghina, even sindir pun boleh. Sindiran bagaimana tu? Sindir contoh macam badan dia besar menyebabkan dia kemurungan dan sebagainya, boleh, tak ada masalah pun. Menuduh kita, memasukkan maklumat daripada kita, menuduh kita dengan sebarangan, membuat ugutan juga boleh. Contoh mudah, kau buat lagi video macam ni, siap kau, boleh. Walaupun perkataan siap kau tu siap boleh. Kau tu sebab dia ada ugutan bau jenayah. Faham? Dan ada kawan kami yang ambil kes sebagai defamation, walaupun dia tak sebut nama pun lepas. Boleh bawa kes. Dia tak sebut nama pun orang tu, tapi dia menuju ke arah orang itu juga, pun boleh dibawa. Boleh. Jadi banyak sebenarnya pertahanan ataupun banyak sebenarnya perkara yang boleh kita lakukan untuk membendung perkara ini daripada terjadi kepada diri kita, dan kalau terjadi boleh sahaja ambil tindakan mengikut undang-undang. Jadi laporan kepada SKMM sendiri, ada terdapat laporan yang boleh kita salurkan juga kepada polis dan sebagainya? Boleh, tak ada masalah. Saya sendiri pun masa saya berhadapan dengan kes yang saya cerita tu, saya pun juga buat laporan polis dan juga kita terus pada SKMM. Dan hari esoknya kita boleh hidup seperti biasa dan tak takutlah. Bahagia, terus ceria. Yang penting sebenarnya kena positif. Betul. Jadi kepada anda di luar sana yang mengalami masalah buli ni, seperti mana yang Terence kata, yang penting hati kena kental. Betul. Cakaplah apa pun biar kita tepis. Yang memiliki akaun palsu tu siap. Jaga-jaga. Siap. Jaga-jaga. Kita boleh buat aduan. Boleh buat aduan. Baik, terima kasih kita ucapkan. Terima kasih juga. Bersama kami dan Selamat Pagi Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia juga. Terima kasih Tuan Khairul Hakimin. Sekarang ni kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia.